Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So hari ini adalah hari Isnin permulaan baru untuk minggu terakhir bulan 1. So adakah akan melakukan pergerakan yang ke bawah ataupun ke atas? So apapun expected minggu ini ada macam-macam news yang perlu kita monitor, terutamanya hari Jumaat. Kemudian juga ada Fed punya Fed punya news, kemudian kita ada juga untuk inflation rate punya update. So apapun untuk minggu ni amat penting. So expected apa yang berlaku, kita berlaku rebound ataupun berlaku rejection. So Zul more expected akan berlaku more rejection price untuk ke bawah at least ke 30k. So apapun kita nantikan dulu. So untuk hari ni ada beberapa coin yang ada permintaan daripada jumlah subscriber ataupun di ruangan komen ni. So ini ada expected ada tu nampak di kota ada Cash Network, ATZ, Algo, Atom, kemudian VRA, kemudian ada juga Telos. So, nanti Zul akan buatkan analisis tu, dah letak puncak tu. Nanti Zul akan tunjukkan ke anda kat manakah good position buy sekiranya Bitcoin drop ke 30, apakah ataupun Bitcoin drop 80%, manakah expected untuk coin tu, di manakah good buy di coin tu. So itu untuk di chart. Untuk di ruang komen. So nanti let's go guys. Sebelum tu kita akan pergi dulu di coin market cap untuk hari ni. Macam biasa kita akan review untuk dalam tempoh 24 hours apa yang dah berlaku untuk hari Ahad semalam. So inilah coin market cap. So kita akan review. So akan refresh dulu untuk dapat data terkini. So kita akan refresh. So ini kita akan dapat data terkini. So total market now berada di 1.6 trilion. So volume berkurangan daripada 150 ke 81. So ini kita tengok quarter total market cap. Kalau ikutkan sini, kalau ikut summary, kita akan tengok summary Bitcoin dominant quarter total market sikit meningkat, iaitu untuk semalam 3.44%. Kemudian volume drop, so meaning bila volume drop meaning kenaikan ini tak banyak pun, hanya kita akan nampak green candle, tapi green candle hanya kata dalam small green candle, bukan kata green candle yang kita nak yang kata push high ke atas, disebabkan volume yang berkurangan. So yang mana melakukan kenaikan, kita tengok untuk di dominant berdiri daripada 40.9 ke 41.1. So meaning kenaikan tu kata dominasi Bitcoin meningkat. So kita akan expect 41.1% kenaikan total market semalam, iaitu dalam 2.3.4 ini adalah 41% nya adalah datang ni daripada Bitcoin. So let's go, kita tengok harga semasa untuk coin untuk pagi ni. So Bitcoin untuk currently untuk Bitcoin price adalah 35.7. So expected berlaku peningkatan 2.64. So bila Bitcoin melakukan recovery, macam kita expected untuk altcoin juga akan turut melakukan recovery. So Ethereum 4%, BNB 5%, untuk Cardano 3%, Solana. So mostly tengok hari kuartal mostly banyak yang hijau. So cakap sekiranya Bitcoin stabil dan melakukan sedikit peningkatan, Bitcoin akan melakukan naik atau sikit. Kalau Bitcoin akan naik banyak, kita akan seperti altcoin akan naik lebih banyak. Sekiranya Bitcoin drop, kita akan seperti altcoin akan drop lebih banyak. So itulah kata hubungan antara Bitcoin dan altcoin. Sebab cakap kita apa-apa perlu monitor Bitcoin tu, sebab apa kita berada di critical time untuk Bitcoin, sama ada dia akan melakukan fall breakout dan terus melakukan kenaikan balik, ataupun kita berlaku kita hanya berlaku small correction sebelum kita ada rejection ke bawah balik untuk ke next strong support, iaitu di 30k. Untuk currently resistance kita berada di 40k dan strong support kita ada di 30k. So di kawasan 35 dan 36 adakah ada support, nanti saya akan tunjukkan untuk hari ni. Sebab apa, sebelum untuk pergi untuk altcoin yang permintaan anda, saya akan pergi review dulu untuk di Bitcoin untuk hari ini. So inilah chart Bitcoin. So chart Bitcoin currently yang nak tunjukkan anda sesuatu. So ini kat ini, kalau Zul akan carikan kuartal seperti lebih kecil dia punya quarter zone. Sebab apa kita tak nak area yang besar. So kalau kat sini kita pergi ke Bitcoin, so kita akan tengok untuk yang lepas kat manakah dia punya support dan resistance masa Bitcoin berada di 40 dan antara 30. So ini dalam ni kita tengok Bitcoin sedikit buat kuasa separation ataupun pembahagian, iaitu ini kenaikan ni, kemudian permainan di kawasan ni. So ini kita ada di kawasan tu, ini kita ada middle punya support dan resistance di kawasan ni. So kita nak cari tepat, kita tak boleh buat satu line saja, sebab satu line tu disebabkan dia ada playground untuk price bermain dalam kawasan ni. So ini kita akan cari, senang je. First kali kita akan draw kat manakah high yang terkini. So expected kita akan draw yang ini. So yang ini kita akan ambil yang ini, kemudian kita akan buat kecil sikit. Akan untuk yang ini, akan buat nombor 2. So kita lock. So now apa yang berlaku, kita akan tengok kenapa Zul ambil ni. So inilah support yang terbaik, iaitu kita ada beberapa touch, iaitu satu kat sini touch, sini touch, kemudian kita ada beberapa touch yang lain. Kalau ikutkan sini kita ada quarter touch dan
So meaning banyak telah anda tengok whatever berada trend line ni ada sama ada dia bound ke bawah ataupun bound ke atas. So meaning good trend line tu. So now next trend line kita akan pattern atau next support kita kat mana. So kita akan ambil lagi satu, kita akan cari lagi satu untuk kata playground dia. So sama lagi kita akan ambil yang bawah. So meaning kita ambil yang ni. So seperti kita ambil yang ni, kemudian kita lock. So meaning apa yang berlaku now, kita tengok whatever price berada di atas ini adalah opportunity untuk dia rebound ke balik ke kawasan 40. Whatever price berada di bawah ini adalah aku kata high probability untuk dia drop ke 30. So sama juga kawasan ni juga kita ada dua pembahagian ni. Di kawasan ni kita tengok price lebih bermain di kawasan aku kata antara playground ni untuk main ke kawasan ini. So sama juga ni untuk playground bawah ni dia expected dia buy ke 30. So meaning now kita adalah boleh nampak ini adalah kawasan playground untuk Bitcoin. So antara so kita akan bagi forward time untuk current time. So untuk current time kita tengok untuk Bitcoin tu meaning kat ni kita akan tengokkan draw. Alright. So untuk Bitcoin tengok price itu tu tak monitor pun sini, tu hanya monitor di belakang. Now kita dapat satu kawasan playground untuk di BTC. So adakah good position untuk buy sekarang di Bitcoin? Kat sini absolutely bukanlah good position untuk buy dan juga untuk sell. Sebab apa cakap kita ada strong support iaitu strong resistance kita iaitu 40 dan juga di kawasan 30. So kalau anda nak buy kawasan 30 adalah good position untuk buy. Kalau anda nak sell kawasan 40 adalah good position untuk anda sell. So untuk di Bitcoin kali inilah kawasan playground. So kita biar tu hanya wait and see saja. So untuk kali ni kita tengok price still lagi berada dalam kawasan playground untuk ini. So meaning tak ada lagi confirmation untuk atas. So meaning sekiranya dia berjaya sampai ke kawasan ni, tu kita expected kalau dia berjaya untuk break atas ni, kemudian tu ada satu mana resistance ni, so anda berjaya break 38 ni, meaning kita akan try ke 40. So sama ada berjaya atau tidak, expected high probability untuk berlaku rejection ke 40 untuk kembali balik ke kawasan ni. So meaning expected kita akan sideways, breakout bawah ni kita akan expected more ke kawasan 30. So itu yang di dalam chart untuk berlaku semalam. So untuk semalam kita berlaku sikit total market sikit meningkat. Inilah kita nampak candle semalam sikit Bitcoin melakukan daripada 34 dan pergi balik 36. So still lagi playground, still lagi untuk daily. Sekiranya chart daily berjaya break kawasan ni, ada high probability untuk kita sampai ke balik 40. So dalam 40 apa yang Zul expected buat, Zul ada juga plan sikit sebab apa Zul nak exit sikit position di kuartal di Luna saja, iaitu ada beberapa Bitcoin dan Ethereum tu. Sebab apa Zul nak exit itu? Sebab apa Zul nak ambil duit itu and then Zul nak invest ke Zul punya untuk Zul punya future punya business, iaitu Zul nak aku kata beli sedikit aset. So meaning duit itu still lagi duit invest, iaitu Zul buy itu, cuma Zul tak invest dalam Bitcoin. Zul ambil invest tu untuk beli equipment untuk Zul punya business, aku kata future punya business. Sebab apa Zul pun dah kata set up untuk business untuk Zul punya planning untuk at least tahun ni. Hopefully berjaya tahun ni Zul nak aku kata exit punya Zul position untuk current job dan Zul kata start business. So itu yang kata Zul expected untuk buat. So meaning sekiranya Bitcoin expected naik 40, expected Zul akan exit sedikit position Zul di Luna, iaitu di Luna saja, di lain-lain exchange, kata di Binance, di kata di Binance Zul ada di KuCoin sikit, kemudian Zul ada di crypto.com. So itulah yang Zul tak jual, tak berlaku sebarang transaction, hanya Zul hanya jual lah yang di Luna saja, yang ikut dalam price adalah expected dalam 10k USD, dalam RM10,000 Malaysia. So meaning dalam RM10,000 tu Zul keluar, yes, cuma Zul tak invest dalam crypto aja, cuma Zul invest untuk Zul punya future business punya aku kata progress. So meaning tak apa, Zul still lagi dalam progress untuk kata set up Zul punya business tu untuk persediaan untuk Zul aku kata resign untuk Zul punya current job. So itu di Bitcoin. Manakah Zul akan jual tu? Zul hanya jual sekiranya Bitcoin tu berada di 40. Sekiranya Bitcoin terus drop bawah, meaning kat Luna tu Zul still lagi hold. Sebab apa? Itu bukanlah good position untuk Zul jual. So itu untuk currently Bitcoin. Hopefully anda faham kat Bitcoin apakah yang anda perlu monitor sekarang. Bitcoin now kita berada resistance, iaitu kawasan merah ni 40 dan di kawasan 30. So now ini adalah kawasan strong resistance dan strong support. Whatever break ni kita akan continue bullish. Kalau break bawah ni meaning kita akan continue bearish market. Expected kita akan last support iaitu di 26. Expected kalau kat sini 26 dan juga 15k USD, meaning kekiranya Bitcoin break 30, meaning kita akan meaning kita ada confirmation untuk Bitcoin iaitu masuk dalam bearish market selama 3 tahun. So walaupun juga kita dah masuk bearish market, yes, kita dalam bear position berdasarkan price masa. So meaning ini selagi price berada bawah ini kita berada dalam bearish market. So untuk confirmation untuk bearish market untuk 3 tahun iaitu seperti dia break 30 and bermain sideways dalam kawasan ini.
So itu yang dulu tengok data sekarang. So untuk Bitcoin, hopefully anda faham, 40, 30 dan juga kawasan 36 dan antara 36 dan 34 ini apakah kawasannya. Inilah playground di pertengahan untuk Bitcoin untuk sama ada dia nak kuarter momentum naik ataupun momentum down. So lebih kuarter sedikit bullish, sedikit bearish, more bullish, more bearish. So dalam kawasan ni adalah zone bearish. So nanti anda faham kuarter dia punya zone pergerakan price itu. So itulah Bitcoin. So untuk semalam tu ada terangkan sekiranya Bitcoin ke dalam bearish market, iaitu expected turun mana? Expected berdasarkan kita punya data yang lama, iaitu di 4 year circle expected Bitcoin jatuhlah 83%. So 83% untuk Bitcoin kalau ikutkan, kalau boleh tengok video review untuk semalam. So expected Bitcoin akan drop lah expected dalam 11k. So adakah berlaku? Yes, possibility berlaku. Sebab apa? Data yang sebelum ni bearish market 3 tahun, Bitcoin paling bawah dia jatuh adalah 83%. Tu untuk expected 80% dengan tu ada bagi beberapa altcoin yang terbaik untuk anda buy. So untuk ni anda mungkin ada coin yang anda targetkan. So ada request. So pertama coin adalah Veracity. So let's go, kita pergi ke Veracity. So coin Veracity tu ada chart dia, iaitu Veracity VRAUSDT. So adakah kat manakah potential untuk good position buy untuk Veracity? So sekejap cari. Okay ni. So untuk Veracity, untuk current price dah pun jatuh di last support. So bila berada di last support, kita akan expect Bitcoin jatuh lagi 8%, kita akan expect dia akan jatuh lebih drastik. So lebih jatuh, kita expect more kepada 90 lebih. Mungkin 95% lebih. So expect kita akan dapatkan 95. So 95 berada di kawasan ini. So apa yang ada kawasan ni, kita come back. Kita ada daily. So expected untuk kita last high yang sebelum ni. So kita ada expected kita ada sedikit consolidation kawasan ni. So meaning untuk kata Veracity possibility dia boleh sampai, iaitu price di kawasan itu antara 0.03, iaitu sebanyak ini. Ini expected yang ini, ataupun lebih worse kita akan expected untuk Veracity akan sampai di kawasan ini. So kawasan last kita punya sebelum ni iaitu ini. To meaning ada possibility untuk Veracity drop ke kawasan ini sekiranya Bitcoin drop kawasan ini. So meaning almost dia punya kawasan balik iaitu dalam 95 ke hampir ke 98% ataupun 99%. Sebab apa? Veracity ni still lagi kuarter coin yang bukan lagi kuarter good fundamental. Bukan good fundamental. Sebab apa? Pergerakan dia pun yes good, cuma efek dia, berdasarkan efek dia untuk Bitcoin jatuh sekarang, expected dia akan more drop ke bawah. So meaning sekiranya nak buy, expected anda boleh tunggu bila price itu drop 95% ke bawah. So meaning barulah good position untuk anda exit. Untuk anda tambah kata anda position di dalam anda punya Veracity. So meaning kat Zo pun ada. Zo ada dah 2000 Veracity. So ini Zo akan tunggukan sekiranya Bitcoin drop lagi, Zo expected Zo akan beli sebanyak mungkin kawasan ni untuk at least untuk turun Zo punya average saja di kawasan Zo punya average. So meaning in long term, sekiranya price tu buat sakwi lama dan tak melakukan sebarang kenaikan, Zo boleh exit market dalam break even. So meaning mungkin Zo akan loss dalam 5 ataupun $10 je. Tapi $5-10 boleh lebih baik daripada Zo loss beratus-ratus dolar. So meaning kita akan tambah banyak untuk kita punya turun saja average kita di kawasan ni. Tu tak apalah kita hanya keluar modal sikit apa, sebab apa price sangat murah. So bila kita try murah, kita buy sikit saja, meaning kita dapat asset yang banyak, kita expect average kita akan drop dengan drastik. Itu untuk Veracity. Next kita akan pergi juga untuk Tezos. Tu Tezos kat mana? So Tezos ikutkan yang ini tu tak ada charting, tapi tu ada sebelum ni STZ. Kita tengok STZ USDT ada di Binance. So expected tu ada charting itu di Binance ataupun STZ. So apa kata ni kita tengok nak tengok data yang lebih kalau di KuCoin. Di KuCoin kemudian kita nak tengok sikit di Huobi. So kita akan pakai di Binance aja. Kita check Binance. So now currently kita tengok price kat mana. Expected daripada price ini swing low, swing high. Kita expected last support dia. Last support kita kat mana? Last support price dah pun berada di last support. So meaning apa yang kita expected untuk ni, price akan drop more drastic ke bawah. Iaitu currently price dah pun drop sebanyak 69-70%. So expected dia akan drop sama juga di kawasan 90%. So 90%, 90 lebih. So expected berani. So mana kat kawasan tu price berada balik di kawasan last. So untuk ini, so TZ untuk Binance ia expected di kawasan 70 sen. Tu kalau ikutkan di STZ USDT. Sebab apa di aku kata di Binance tu data dia tak banyak. Tu kalau tengok di Tezos
di Tezos pula, di KuCoin sama juga ada 7%. So sama juga tu expected untuk FTZ boleh jatuh di kawasan itu. So meaning macam cakap lah, untuk coin yang kata kalau anda tengok kejatuhan Bitcoin sekarang 50% tapi dia dah pun jatuh ke orang kata last support macam di Tezos ni, macam you tunjukkan tadi di Binance ni. So tengok Ether walaupun Bitcoin jatuh di kawasan 50%, baru tak sampai lagi 50%, ETZ ni dah pun jatuh ke last support. So meaning anda perlu expected untuk price itu adalah ada possibility untuk dia jatuh bawah 90%. So mana nak buy, expected bila price tu jatuh hampir 90% ke bawah, now itu adalah petanda, adalah good position untuk anda entry, untuk anda reducekan anda punya average, untuk turunkan average anda ke bawah tu at least ke break even. Tu itulah di Tezos. Kemudian next coin ialah di Algo. So Algo adalah kata antara coin yang kata untuk kalau nak buy Algo ni adalah kata consider kata good juga. Sebab apa, Algo ni berdasarkan 2021 punya performance adalah good. So untuk Algo kita akan tengok chart dia untuk currently berapakah dia dah jatuh. So Algo USDT seperti di Binance juga. So di Algo currently expected price juga dah jatuh. Sebelum ni sudah zamak pun, sebab apa, Algo ni ada zone aim juga untuk buy maknanya. So Algo dah jatuh pun lah support, now tu dah buat sebelum ni, expected dia akan jatuh mana, kawasan ni. So expected dalam box ni adalah sama juga almost 90%. Sama macam je cakap sekiranya Bitcoin untuk currently dengan price Bitcoin percentage jatuh, price dia dah pun jatuh lah support. So ini kita akan expected untuk all coin ini adalah possibility untuk dia drop ke last ke dalam 90%. Tu meaning dalam box itu adalah amount yang sama juga di kawasan 90%. So expected more lebih daripada 90 ke 95 adalah round dia punya expected dia akan drop. Tu itu untuk di aku kata di Algo. So meaning anda perlu buat chart ni, anda buat chart sama juga, anda perlu expected buat yang anda tengoklah ni, buat 2% daripada higher height sekarang dan expected 90 ke 95 kat mana kawasan ni. Itulah kawasan expected anda pergi ke aku kata last price, expected anda akan nampak satu consolidation. So dalam consolidation tu anda ambil high, anda ambil low, anda akan dapat box. So box itulah kawasan anda punya waiting untuk buy coin itu sekiranya anda berminat. So untuk lagi, and then Cosmo pun sama, Atom iaitu 2021 good performance untuk Atom. So kita akan tengok dekat mana. So untuk Atom sama juga, expected Atom ada di Binance BTUSDT. So akan pakai chart di Binance aja. So untuk ini sama juga, dua expected now. Untuk Atom agak banyak seperti 21. So untuk perkara ni Atom baru saja jatuh, expected jatuh kalau ikutkan 40%. Yes, yang terbaik baru 38%. So Bitcoin jatuh 50%, Cosmo baru jatuh 40%. Meaning dia punya fundamental very strong. So dia punya holder ataupun buyer aku kata strong hand ataupun diamond hand. So meaning expected ni kita hanya expected untuk sekiranya Bitcoin drop ke 80%, dia hanya expected untuk Cosmo ni akan jatuh di last support. Last support dia pada yang sudah draw ni, low dan high. So in meaning ini adalah coin yang atau meaning kalau anda nak invest, ini adalah fundamentalnya strong. So meaning untuk di dalam bearish market ni anda perlu cari coin yang mana still lagi bertahan di last support ataupun sedikit bawah di last support. So expected untuk ini Atom akan jatuh sama juga, expected kalau Bitcoin drop ke 80%, kita akan expected untuk dia drop lawan 80% juga. So 80% expected sedikit low. So meaning kita akan dapat kita punya last aku kata ada horizontal support ni, kawasan ni. So sama juga meaning 80%. So meaning untuk di Atom ni whatever price dalam berada last support iaitu antara 17 dan juga ini kawasan $10 adalah good position untuk anda masuk dalam market. And sekiranya price tu drop di 80%, sah-sah anda jangan risau, buy lagi di kawasan ni. So ini adalah kuartal opportunity untuk anda buy untuk long term. So meaning Cosmo dia punya fundamental adalah strong berdasarkan current price drop. So meaning tengok Bitcoin recovery, dia pun recovery dengan drastic. So altcoin yang macam ni yang anda nak cari. So contoh ini macam VRA tadi, kemudian Algo tadi, yes price tu sikit drop ke bawah, tak masalah kalau anda dah ada buy gitu. Ini anda perlu tunggu saja 90%, anda buy lebih banyak untuk at least anda punya average turun ke break even. So meaning in long term sekiranya anda dah price tu lambat buat pergerakan, anda boleh exit market. Anda exit market dalam break even, so meaning anda mungkin akan loss fee saja, mungkin dalam 5 ataupun $10 saja, berbanding kalau anda tak buy di kawasan itu, anda biarkan average anda close, meaning anda akan loss banyak beratus $100 lah di kawasan itu. Sebab apa, average anda dengan price masa adalah jauh. So itu di Cosmo expected good position untuk long term. So meaning kat Cosmo Atom ni Zul akan masukkan dalam Zul punya kuartal so ni Cosmo Atom.
Untuk Atom, USDT, si Binance. Sudah akan masukkan tu punya dalam watchlist untuk expected tu akan buy untuk di Sumini yang ni. Atom tu wakak merah, Sumini tu akan naikkan yang di tempat zone untuk tu tengok iaitu di kawasan potential coin. So potential coin lah masuk tu Atom. So inilah Atom. Kemudian next kata request ialah di Telos. So Telos ni tu tak tahu, tu tak pernah buat lagi. Tu TLO tu tengok kat manakah market dia. Market dia ada di tak? Market dia ada di KuCoin. So kita akan tengok Telos USDT. So Telos USDT, TLOUS USDT di KuCoin. So yang ini. So untuk current price sepatutnya dia masih belum lagi tengok last support dia. Swing low dan swing high kita akan nampak last support iaitu golden packet. So price dah pun berada di kawasan support. So meaning kita akan sepatutnya dia akan drop almost 90%. So 90% pada higher high. Now dah jatuh pun kita pergi balik 56. So sepatutnya 90% kita akan sepatutnya ni 90%. So meaning apa yang berlaku, kita sepatutnya dia akan kembali balik ke kawasan opening ataupun horizontal yang lama ni ataupun ini kawasan ni. So ini ialah kawasan good position untuk anda kalau reinvest balik nanti. Kalau anda dah buy kawasan ni, tunggu saja. Kalau anda dah break even, kalau anda nak kata nak buy low, anda boleh exit 50%. Ataupun kalau anda dah dalam negative profit, biarkan saja sebab apa akan ada opportunity untuk buy di lower. So meaning anda buy lebih banyak di kawasan ni, average anda akan turun. Macam kita perlu set up kita punya portfolio nanti. Kita akan prepare nanti dalam bearish market lah time untuk kita repair kita punya portfolio, iaitu mana yang average yang tinggi, yang kau anda bila price jatuh bawah, kita akan buy lagi dengan banyak untuk turunkan average. So bila kalau anda nak exit market pun tak salah sebab apa dah dalam break even. So untuk kali ini expert dalam 17 ke 7 sen tu adalah good position untuk Telos. Sekiranya bearish market Bitcoin terus ke 80%. Tu inilah kepuasan price yang perlu anda tunggu untuk di Telos. Kemudian next coin kita akan pergi last iaitu Akash Network. So untuk Akash Network ni, so tak pasti anda guna network apa, iaitu Gate.io ataupun sebenarnya anda perlu. So senang je anda pergi ke market ni. Kemudian klik saja ni expected dia kan tu. So ini tu kat sini tu akan guna Bitrate je sebab Bitrate ada di kuartal, ada di apa di bind kuartal di TradingView. So akan guna tu AK Akash Network tadi, Akash AKT USDT, betul tak? Yes, so akan guna yang ini Bitrate tu. So ini untuk sekarang price kat manakah potential untuk price to drop. So expected last support tu, last support dia pun dah kuartal dah bawah pun punya price ni. Kalau ikutkan coin ni, kalau ikut memang bakal elakkan lah untuk buy. Tapi apa pun kalau dah mungkin anda dah buy di atas, so anda nak tengok mana now price tu dah break more below support. So untuk current ni memang dia punya fundamental dah kuartal expected macam lah. Di altcoin kita akan tengok altcoin mana yang akan hilang masa Bitcoin drop 80. Sebab apa, dalam Bitcoin drop ke 80 kita akan nampak ada coin yang bertahan, ada coin yang terus kata hilang dalam radar. So ini akan network ni ada possibility untuk hilang terus dalam data disebabkan expected dia dah jatuh kawasan ni, and dia dah pun jatuh kan ikutkan dah pun jatuh almost 76%. So jika Bitcoin drop, kita expected dia akan jatuh below more expected coin ni. Anda sepatutnya kalau ikut, kalau anda ini expected, kalau anda expected tu sarankan untuk anda exit dalam market Akash. Tapi sekiranya anda macam cakap Akash Network ni Zul tak buat sebarang fundamental dia punya quarter analysis, tapi berdasarkan chart dengan dia punya fundamental very bad. So ini apa yang berlaku, sekiranya anda yakin juga tak ada masalah, anda boleh still lagi quarter buy, and then kalau anda quarter expected anda average anda atas ni, sama juga kalau anda exit market yang terbaik ataupun anda boleh buat tunggu dia jatuh bawah, expected buat konsumsi yang lama, sini anda buy lebih banyak untuk turunkan average. Bila sampai average anda di kawasan break even tu, anda exit je market, meaning anda hanya loss dalam maybe hanya sedikit saja, maybe dalam kata fee saja 5 ataupun $10, berbanding kalau anda terus tak buy kawasan bawah untuk turunkan anda punya average. Jadi untuk bearish market, whatever yang dalam negatif kita boleh repair, cuma hanya anda perlu keupayaan ataupun buying power. Sebab apa, bila di bawah kita akan buy lebih banyak, kemudian average kita akan turun. So meaning bila price kita ke break even, kita exit market. So kita exit market di position kita entry. So apa yang kita loss, contoh anda masuk 1000, probably anda akan dapat balik anda modal dalam break even expected dalam 970, 980 dalam $10 atau $20 ialah kata transaction lah dalam fee. So meaning anda tak rugi dalam banyak. So meaning kita dapat balik price kita. So itu untuk Akash tu, sepatutnya untuk ni hopefully anda faham. So kalau anda konten yang terbaik, anda nak selamatkan duit anda, maybe anda invest banyak. So biarkan price kat mana price jatuh bawah nanti, expected lah 90% ke bawah, expected jatuh kawasan ni, meaning anda akan buy lebih banyak untuk turunkan average anda ke kawasan ni, kemudian exit market. Sebab apa, untuk kali ni expected ini adalah kuartal coin yang
untuk berdasarkan teknikal ada possibility untuk kata hilang dalam radar sekiranya Bitcoin drop ke 80%. So itu untuk analisis untuk pagi ni. So hopefully guys itu dapat membantu anda. Tu apa pun dah cakap dalam Bitcoin, kita akan monitor Bitcoin dulu. Bitcoin belum lagi kata buat sebarang pergerakan drastik. Sebab apa? Sekarang kata dalam playground iaitu dalam 36 dan 34. So kita ada strong support 40 dan 29. Untuk current zone, now still holding untuk dia punya aset. Dia takkan jual, cuma dia akan jual untuk di Luno saja. Disebabkan apa? Dia akan gunakan yang itu untuk di Luno itu untuk invest untuk dia punya dia punya untuk dia kata dia punya business. Meaning still lagi invest, cuma dia tak invest ke dalam crypto tu, gunakan money untuk invest. Sebab apa? Dia sepatutnya kalau Bitcoin drop lagi ke 30, and ini adalah peluang tu untuk exit sikit untuk dapatkan tu, untuk gunakan duit itu untuk invest ke punya business. So meaning still lagi duit investment. So sama ada loss ke di dalam kripto ataupun loss ke dalam tu punya kata business. So dua-duanya duit itu still lagi akan ada opportunity untuk loss. So apapun gunakan duit itu untuk ke dalam tu punya business sama juga. Still lagi kalau duit itu hilang pun tak ada masalah. Cuma untuk sekarang plan untuk build tu punya kata planning untuk exit tu punya position current job. So itu di Bitcoin. Hopefully ini dapat membantu anda. Hopefully sekarang ni kita monitor saja Bitcoin. Di altcoin tu hanya buat jadi sekiranya Bitcoin berada dalam support, expected Bitcoin kata altcoin akan follow sama Bitcoin. Bitcoin jatuh 80, expected altcoin tu kan 80. Sekiranya Bitcoin kata altcoin tu dah berada di kawasan sekiranya Bitcoin dengan current price dan altcoin yang anda monitor tu berada di last support, so kata di last support expected dia akan drop bawah 90. So kalau masih lagi sama, expected Bitcoin drop 50, kata altcoin pun jatuh 50, itu adalah coin yang terbaik untuk anda buy untuk long term. Sebab apa? Dia terbukti dia punya fundamental dan technicalnya terbaik. Contoh kita akan Ethereum. So Ethereum kali ni berapa dah price jatuh? Expected untuk Ethereum ini bukanlah support. Last support untuk Ethereum adalah berada di 1.6 dan 1. So untuk Ethereum tu expected sama juga, dia akan jatuh percentage sama, expected dalam 50%. So betul-betul kalau ikutkan current 19 dengan Gavi dah pun 47%. So Bitcoin berapa? Kita akan tengok Bitcoin tadi, expected Bitcoin pun lebih kurang tak dah kuartal atas sikit pada 50. Bawah 50. So ini 47. So ini tengok sama saja 47. So ini anda nak cari altcoin yang terbaik ataupun secara teknikal akan memberitahu anda apa itu fundamental. So ini secara ringkas anda tengok teknikal, Bitcoin jatuh 50, kata altcoin yang anda hold tu pun jatuh kawasan lebih kurang sama dengan Bitcoin. So meaning coin itu adalah strong coin, itu anda perlu fokus untuk buy lebih banyak. Contoh lagi sebab apa tu nak buy Solana tu, tengok Solana sekarang jatuh berapa persen, ikutkan Solana jatuh sama juga dalam 64, dia dah jatuh lah support. So Solana sedikit expected dia katakan 90%, tu meaning kita akan huge opportunity. So Solana dia punya ini juga bergantung fundamental. Yes, kalau ikutkan teknikal dia sedikit bad sebab apa dah jatuh ke last support. So meaning dia punya fundamental untuk Solana ni, even kalau anda Solana memang bagus, tapi ada Solana juga ada beberapa yang ada golongan yang tak hanggap untuk Solana ni bukan long term. Sebab apa? Expected Solana adalah centralized. So Solana ni bukan decentralized, Solana adalah kata centralized. So centralized ni kita dah ada kata experience dengan apa yang berlaku di SRP. So SRP tu adalah centralized. So apa yang berlaku SRP, so something attack Solana punya kata fundamental, dia boleh jadi seperti SRP. So itulah kata disebabkan fundamental ni walaupun good untuk 21, tapi long term kita still lagi ada opportunity untuk berlaku seperti kata SRP tu orang. Tapi Solana still lagi akan ada huge opportunity. Sama juga SRP pun walaupun dia ada centralized, dia akan still lagi buy SRP, tapi dia ada price dia punya target iaitu SRP kalau jatuh. Untuk SRP kalau siapa nak tengok SRP adalah di 30%. Kenapa 30%? Nanti akan tunjukkan. So Solana ini expected dalam dia dah tunjukkan kalau SRP. So SRP tu ada zone juga, expected price tu kat mana. Zone expected price tu di kawasan ni adalah di kawasan 34 dan 15 sen. Kenapa? Expected lah sama juga, expected 90% drop kalau Bitcoin drop ke bearish market. So sama juga SRP tengok 88 ke 90. So ini sama dalam 34 sen ke 15 sen adalah zone position untuk SRP. Zone akan tambah, sebab tu zone charting tu punya SRP. So ni tak masalah. Yes, secara teknikal memang nampak buruk, tapi sebab apa tu dah kaji tu punya fundamental lagi. So sama juga contoh di kata di Akash tadi, kemudian di kata di Atom, Algo
yes, price tu akan jatuh 90, tapi cakap itulah secara teknikal dah memberitahu kita kata segala gambaran yang kata small gambaran untuk segi fundamental. Tu nak anda perlu pergi pula fundamental website dia, baca pula kadang tengok review-review orang lain tentang coin itu untuk anda faham lebih fundamental tu adakah centralized, anda perlu tahu detail secara kata detail dia punya fundamental, barulah anda boleh buat analisis yang kata sama ada keputusan untuk buy ataupun hold ataupun exit market untuk coin tu. Macam cakap, walaupun SRP ada masalah dengan SEC tu, walaupun Solana itu adalah centralized, so ada opportunity untuk berlaku next SRP, so apa yang cakap tu still lagi invest. Sebab apa? In project ialah good project untuk long term, cuma expected kuartal dia akan ada sedikit kuartal bad news tu macam SRP. Kalau ada berlaku serangan Solana tu, sekiranya berlaku serangan seperti mana SEC berlaku serangan di SRP, so ada possibility untuk Solana tu berlaku. So bind on mind kuartal, masukkan dalam fikiran anda Solana tu still lagi belum, walaupun sebab apa dia good project untuk 21, in long term kita tak tahu apa akan berlaku. So guys, itu aja untuk pagi ni. So malam ni tak ada review, so apa pun tu akan jumpa lagi di next morning. Sebab apa untuk esok hari Selasa tu cuti, so mungkin ada review untuk pagi malam. So untuk hari ni ini saja review untuk hari ni. So jumpa lagi anda untuk esok hari tu. Sebarang pertanyaan ataupun permintaan boleh di ruangan komen, dan jangan lupa tu follow tu punya YouTube channel dan join tu punya membership untuk dapatkan tu punya untuk ke group tu punya Discord, iaitu join membership, kemudian klik membership ni, dalam ini akan ada link ke Discord. So jumpa anda sekalian yang dapat bantu. So jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi minggu depan esok untuk review. Assalamualaikum. Bye bye.